Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, innaka ala kulli shay'in qadir. La ilaha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan semaklah diri masing-masing tentang persiapan yang telah dilakukan demi untuk bertemu Allah keesokan hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui di atas apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil Datuk Pengurusi dan Kuasa Pengurusan Masjid At-Taqwa Taman Tun, dan Kuasa Pengurusan Masjid, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan yang dihormati dikasihi para jamaah Jumaat yang hadir di kesempatan yang berkat pada hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keberadaan kita pada hari ini di masjid yang berkat ini, dalam suasana kita sedang menunaikan ibadat, sama ada yang sunat, yang wajib, yang berzikir, tasbih, bertahmid, ada yang beristighfar, ada yang berdoa dan bermunajat, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang bermuhasabah diri,
merenung diri masing-masing dalam pelbagai keadaan. Semuanya tujuan yang sama, selamat yang sama, iaitulah untuk kita merapati Allah, taqarruban ila Allah, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah tuan-tuan, apa saja kita lakukan ini adalah satu kemastian yang mesti, yang akan memberikan kita banyak kelebihan yang tersirat lagi tersurat. Ibadat suatu di antara perkara yang wajib kita lakukan dan kita laksanakan dengan sempurna. Kerana kata para alim ulama kita rahmatullahi alaihi, saat bila mana kita dapat membina hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah Allah akan merapati kita dan mendekati kita. Allah akan merapati hambanya dan mendekati hambanya. Nuhsin alaqatana billah, yuhsinullahu bina nahnu. Kata seorang tokoh besar dalam bidang tafsir, Asy'arawi, ketika mana kita mengelokkan hubungan dengan Tuhan, nuhsinu alaqatana billah, ketika kita memperelokkan hubungan dengan Allah, Allah akan perelokkan hubungan dengan kita, bahkan lebih elok lagi. Sebab itulah tuan-tuan sedang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang utama, yang penting dalam hidup beragama ini ialah keyakinan dalaman kita, hati yang yakin, jiwa yang tenang, kemahuan yang mendalam, keinginan yang membara. Bila ada kesemua ini, maka ibadat kita Allah akan permudahkan. Dalam kesempitan ada keluasannya, dalam kepayahan Allah permudahkan, dalam ujian bagaimanapun Allah akan berikan ruang dan peluang kepada kita. Hatta dalam kesakitan, tak larat Allah masih bagi kita peluang untuk kita terus beribadat kepadanya. Itulah sebabnya kita kena sentiasa semak, tenung, renung. Saya muqaddimah kejap tadi satu ayat dari surah Al-Hasyr 18. Muqaddimah awal tadi, setelah membacakan satu ayat daripada surah Al-Hasyr 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr 18 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya dalam bahasa mudahnya beri peluang kepada kita. Satulah kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah, tidak boleh seorang pun kalangan hamba Allah yang bercakap dalam nada menyatakan kami tak berpeluang, kami tak ada peluang, kami tak ada ruang. No, tak boleh kita bercakap dalam nada seolah Allah tutup pintu kepada kita untuk beribadat. Tidak. Kerana kata Imam Nawawi rahmatullah, Allah tetap beri peluang pada hambanya untuk merapatinya hingga saat kematiannya.
Bila kematian datang, tamatlah segala-galanya. Bila mati, tamat. Peluang tamat, ruang tamat, apa pun tamat, kerana kematian. Sebelum kita mati, kita berpeluang untuk merapati Allah, dan peluang itu peluang keemasan. Jadi tidak boleh kita bercakap dalam hujah kita tak ada peluang dah, atas faktor tak sihat, demam, sakit, tak berupaya. No. Kerana selagi mana kita tak mati, belum dimatikan Allah, yuftahul majal, Allah buka ruang dan peluang itu. Contohnya ayat yang kita bacakan itu, Al-Hasyr 18, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang beriman, wal tanzur, semak, perhati, cermati, waspada, caknakan diri kamu masing-masing. Itu terjemahan mudah nak faham. Wal tanzur, ambil peluang, ambil kecaknaan, ambil ruang, peluang yang ada, ambil, kata Allah Azza wa Jalla. Allah minta kita ambil peluang. Wal tanzur nafsun, dan siapa? Setiap kita. Peluang itu peluang kita bersama. Walaupun kita mungkin dalam ujian hidup yang tak sama. Kalau ada faktor kesakitan, upaya yang tak sihat, upaya yang tak elok, contohnya ada orang memanglah diuji kesakitan yang amat teruk, tetapi masih hidup, masih boleh bercakap, walaupun terlantar, tak boleh nak bergerak, tapi tak hidup lagi, boleh bersuara, boleh mengunyah makanan, kenal anak isteri, kenal cucu, masih ada upaya. Dan mungkin orang lain agak kurang sikit kesakitannya, sakit, boleh bangun, berdiri, berjalan ke mana-mana. Tetapi peluang ini tak boleh kita tolak ke tepi sekalipun kita sakit yang teruk, selagi mana kita ada dua kekuatan. Kata Imam Nawawi, yang pertama, kita masih kenal alam Allah punya ciptaan. Tengok buka mata, kenal aku di bumi lagi ni. Tengok wajah isteri, kenal. Wajah anak, kenal. Contohnya, kita ada kekuatan ingatan. Yang kedua, selagi mana kita ada kekuatan untuk buat ibadat, walaupun tak boleh bersuara, tak boleh bercakap, tapi ada kekuatan. Walaupun beribadat kelipan mata, sembahyang, boleh lagi dengan isyarat tangan semata-mata. Tangan tak boleh bergerak dah, tetapi ingatan masih ada, tak lupa anak isteri. Dalam upaya itu wajib beribadat, sekalipun solat dengan isyarat tangan saja, tak boleh bergerak dah, kecuali tangan bergerak. Zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, sampailah kepada waladhdallin. Nak baca surah, baca. Memang tak boleh nak bangkit, tak boleh nak bergerakkan lagi, tapi tangan bergerak, ya, boleh bergerak lagi. Isyaratnya, aku sekarang sedang rukuk, aku sekarang sedang sujud, aku sekarang sedang qiyam, aku sekarang duduk tahiyat. Sampai tahap tu, sekalipun dengan ekor mata yang masih bergerak. Itu kata Imam Nawawi, dua keadaan yang tak melepas kita daripada ibadat. Ketika kita masih kenal seseorang kalangan kita, keluarga dan seumpamanya. Kedua, upaya hidup masih ada. Sekalipun fizikal kita dah tak boleh bergerak, tetapi ada kekuatan lagi. Walaupun tangan kita sekadar bergerak tangan saja. Tuan-tuan, ini agama. Jadi bila Allah sebut kepada kita, wal tanzur nafsun, tolong cakna, tolong semak, ambil peduli, ambil cakna, ingat betul-betul, semak diri masing-masing. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tiap kita wajib untuk semak. Kenapa? Allah sebut dalam ayat itu, ma qaddamat li ghadin, demi untuk kamu menghadap Allah pada keesokan harinya. Keesokan hari, para ulama sebut dengan makna iaitulah hari kiamat,
hari bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumul qiyamati. Saya nukilkan ayat tuan-tuan dengan serampang banyak mata, bukan satu dua mata, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing hambanya, sentiasa mengajak hambanya, sentiasa memberi peluang kepada hambanya. Untuk apa? Untuk kamu merapati aku, dekati aku, dan dapat rahmatku, wahai manusia semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan, marilah saya ajak diri saya mengajak tuan-tuan pada saat ketika ini, apalagi kita sedang berhimpun di tempat yang berkat, kita bertemu di tempat yang penuh keberkatan, yang jauh sampai, yang dekat tiba, yang berkenderaan sampai, yang berjalan pun tiba, yang segar bogar berjalan tiba, yang wheelchair pun sampai, yang dipimpin pun sampai, yang terpaksa disorong pun sampai sekarang ada. Maka ini satu ruang cukup besar kepada kita, kerana kita tidak nak bila sampai saat Allah tarik semua nikmat itu, kita mula dalam keadaan termangu-mangu, dalam keadaan kita dalam keadaan terkejut. Aku dah tak ada peluang, tak ada ruang, tak ada masa. No. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Allah sebut dalam surah Sajdah, satu keadaan masyarakat manusia di pada masyar yang termangu-mangu. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, datang kepada Allah dengan keadaan tunduk mukanya, tak nampak Allah, tak boleh tengok wajah Allah. Lalu mereka kata kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. As-Sajdah ayat 12. Mereka menunjukkan penyesalan. Lalu mereka berkata, hai Tuhan, kami insaf, kami sedar, kami faham, kami dah reti. Sekarang tu di mana? Bukan dunia, di padang mahsyar. Sekarang di mana? Bukan di Kuala Lumpur, di padang mahsyar. Sekarang di mana? Bukan di masjid, di padang mahsyar. Sekarang di mana? Bukan tempat kita bekerja, di padang mahsyar. Lalu berkata kelompok ini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu mereka menunjukkan penyesalan. Kami dah insaf, kami dah sedar, kami dah faham. Sekarang ini tolong Allah, tolong merayu bantuan Tuhan, pertolongan Allah. Apa yang dirayunya? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolong ya Allah, kami nak pulang, kami nak balik sekejap sahaja. Farji'na, tolong pulangkan kami, tolong pulangkan kami kembali. Ke mana nak pulangnya? Ke dunia lah. Sedangkan pada hari itu mana dunia lagi yang ada? Yang ada ialah padang yang terbuka, mahsyar yang terbuka. Tak ada sebarang binaan bangunan, pokok-pokok dan apa, tak ada dah. Tapi mereka masih beranggapan ada peluang lagi. Farji'na, tolong pulangkan kami. Kami nak balik ke bumi, kami cari harta dah. Bukan nak bekerja, bukan nak bina kekayaan, bukan cari pangkat, tidak. Kami nak pulang, tujuan satu saja ya Allah. Satu tujuan saja. Apa tujuan? Dia cerita kepada Allah, na'mal salihan. Kami nak balik ke bumi, kami nak beramal salah. Kami nak amal salah, kami buat amal-amal baik kepadamu ya Allah. Kami nak solat kalau solat, kami nak berzakat kalau zakat, kami nak baca Quran, kami nak bertasbih, kami nak buat amal salah. Bukan balik nak bersantai seronok keluarga, tak ada keluarga, tak apa dah. Nak balik ke bumi untuk amal salah. Itu rintihan. Apakah dia boleh berlaku? Mana mungkin boleh berlaku. Dunia dah tak ada, Bukit Bokau dah tak ada, Gunung Anang tak ada, rumah kediaman tak ada. Semua dah ranap. Yang ada pada masyarakat.
Jadi ayat ini tuan-tuan yang sebutkan tadi, surah As-Sajdah 12 tadi, kaitan ayat ini ada apa kaitannya? Maknanya ketika mana kita masih hidup ini, Allah bagi peluang. Bila sampai masanya, tak ada peluang. Patah Melayu kita kata apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya lagi. Betul lah tu. Patah Melayu kadang-kadang dia terikat dengan Quran juga. Bagus orang tua kita lama-lama. Orang lama-lama kita pakar-pakar bahasa, mungkin Za'ba ke tak tahu ada saya, dan seumpamanya, mereka itu ada kecerdikan. Buat satu peribahasa, kaitan Quran tu ada, hujahnya ada. Jadi pepatah yang berkata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna, betul-betul Quran begitu kepada kita. Ayat yang saya baca sekarang ini, iaitulah firman Allah SWT, wahai hamba-Ku semua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Semak diri masing-masing. Tuan-tuan sekalian, peluang inilah yang kita sedang raih sebenarnya. Saya cuba nak kaitkan, kalau ada ruang kaitan lah, kalau tak ada tak apalah, itu kesilapan saya, kelemahan saya. Dalam tempoh beberapa hari yang lepas, hari ini 4 hari bulan, dalam sekitar 3-4 hari yang lepas, viral seluruh negara, saya fikir tak ada orang tak menonton, kecuali ada yang tak kisah, tak tahulah. Viral kematian seorang tokoh agamawan, ilmuwan Islam jugalah, pensyarah Yusim. Saya kenal beliau, rapat tidak tapi kenal, pernah bertemu, pernah sembang, pernah bercakap, pernah bersama. Almarhum Dr. Muhammad Sabri Awang dari Terengganu, Kemaman. Yusim, pensyarah Yusim, bidang syariah, fiqah. Tuan-tuan pun tahu, viral daripada live FB Masjid Surau Ittihadiyah. Saat apa? Saat kematian. Yang saya ingat dalam tempoh 2 minit 40 saat itu, kau siapa yang tonton dengan hati menangis. Kau siapa tonton dengan jiwa yang penuh keinsapan, insaf dia. Siapa yang tonton dengan penuh redha Allah, dia akan dapat redha Tuhan. Siapa yang tonton dengan penuh keimanan, dia akan faham tentang kematian. Dia akan faham air mata tumpah, berdebar gedupan jantung kita. Sebab apa? Real. Allah SWT bagi contoh yang real. Bagaimana kematian seorang hamba, kematian seorang hamba secara real, dalam bentuk yang begitu rupa, dalam tempoh beberapa saat sahaja. Saya nak bukan nak ulang cerita, tapi cerita itu bagi saya, kita boleh kait dengan apa yang saya sentuh sekarang ini. Almarhum, kita doa kepadanya satu perkataan saja. Ini hak orang mati. Orang telah mati, haknya apa dia? Doa kita kepadanya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu an. Itu hak dia. Maka tuan-tuan, ucapkanlah, ya Allah ampunkan dosanya, rahmatilah dia, sejahterakan dia di alam mahsyar sana, alam barzaknya. Ini hak orang telah mati. Moga-moga Allah ampun. Tapi ceritanya adalah, tuan-tuan tengok, siapa sangka jangka, apakah keluarganya jangka, yang ayah kepada anak-anak ditinggalkan, tapi dia anak seorang saja, anak tak ramai, anak seorang, itu pun di luar negara, di Mesir, perempuan pula tu, tunggal. Apakah anaknya jangka ayahnya begitu pergi tanpa dapat berbicara, dapat bertemu, dapat bercakap? Kebetulan difahamkan almarhum ini dapat cucu baru saja, cucu tak tengok lagi, dia negara. Allah uji beliau. Lah ujilah, kira ujianlah. Apakah isteri jangka suaminya ketika tinggalkan rumah jam pagi itu takkan pulang lagi dah, pulang-pulang jenazah? Tak ada. Dan almarhum sendiri pun tak ada jangkaan, tak pulang ke rumahnya, kemudian nak breakfast dengan isteri, nak bawa isteri mungkin ke mana-mana hari cuti, hari Ahad. Mungkin dalam kotak pikirannya lepas ceramah selesai ada urusan lain, keluarga, urusan harta, urusan makam ini menjadi. Tapi kenyataan tuan-tuan, bila berlaku satu perkara yang Allah nak berlaku,
Saya tak nak kisah yang itu, tapi saya nak kaitkan dengan cerita saya sekarang ini ialah sekurang-kurangnya kita bila tengok kematian almarhum itu di pentas ilmu daripada beliau masih bercakap dalam ucapan terakhirnya, kalimah yang keluar dari Al-Quran, wa barazu lillahil wahidil qahar. Itu ayat terakhir beliau, surah Ibrahim ayat 48. Dia terjemah lagi, dan mereka berkumpul bertemu Allah Subhanahu yang Maha Perkasa. Mereka bertemu di padang mahsyar. Lantas selesai bacaan ayat, dia pegang gelas. Air dah siap minum 2 teguk saya ingat, tak banyak pun. Teguk yang kedua dia letak gelas. Urut dada, saya tak sihat dah 5 hari, sakit dada, kesilapan saya jugalah mungkin. Habis ucap tu, dia nak sambung lagi. Ada kalimah nak sambung, syarahan nak bagi lagi. Ada kalimah tak clear. Keluar kalimah terakhir saya ingat, Allah begitu, nak sambung, tiba-tiba mendengus kali yang pertama. Akhirnya terkena mat harapannya, jatuh. Bunyi kali kedua, kali kedua terkulai belah kiri di sabut jemaah. Tuan-tuan, bila tengok peristiwa ini, ia adalah suatu ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Saya tak nak bicara cerita ini secara cerita semata-mata, tapi nak ambil rumusan kepada almarhum. Saya berpandangan dia mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah pilih beliau meninggal jam subuh, lepas subuh, meninggal di rumah Allah yang berkat, meninggal dalam wuduk masih ada, meninggal tengah beri ceramah, dan ceramah tentang kematian dan akhirat pula dah. Moga-moga semua kelebihan ada pada beliau, Allah merahmatinya. Kita, tuan-tuan, almarhum dapat peluang itu. Peluang itu dia Allah beri kepadanya. Sampai penghujungnya dia masih sebut nama Allah. Dia masih sebut nama Allah. Dalam kata-kata beliau terakhir, Allah babarazu lillahi wahidil qahar. Jadi apa kata ustaz dengan cerita tu? Ayat ni tuan-tuan, Allah ajar kita supaya ambil kesempatan segera. Kita bukan bercakap dari sudut kematian di masjid semata-mata, tapi penghujungnya kita bagaimana? Di mana kita penghujung kematian hidup kita? Kalau kita dalam keadaan saya yang bercakap ini, dalam keadaan terikat dengan ilmu, terikat dengan iman, terikat dengan pahala, terikat dengan kebaikan-kebaikan, terikat dengan amal salih sampai sekarang, sampai bila-bila, alhamdulillah. Kenapa? So, peluang Allah beri, saya guna pakai. Saya tidak abaikan. Tapi yang saya takut, saya bimbang satu. Apa dia? Peluang Allah beri kepada saya dalam suasana sihat ke badan atau diuzurkan uzuran, tapi saya tak guna peluang. Akhir saya tidak dalam keadaan mencari ilmu, buat kebaikan, cari pahala. Tiba-tiba Allah ambil nyawa saya ketika saya sedang melupai Allah Subhanahu wa taala. Peluang ada, tapi saya tak pakai guna. Saya biarkan tasbih, tahmid, zikir, istighfar, taubat, munajat, doa, qiyam, tahajud, Quran, tak ada langsung. Yang ada ialah amal-amal yang jahat. Peluang ada tak? Ada. Tak guna pakai. Ini yang saya paling takut. Allah ingat pada kita. Tengok tuan-tuan, cara Allah ni didik hambanya supaya kita tidak tak menyesal di hari mendatang. Di hari mendatang menyesal tak ada gunanya lagi. Kita dunia tuan-tuan, menyesal dunia tak apa. Kita ada satu faktor kegagalan dalam hidup, menyesal sekali, tak apa. Tetapi penyesalan yang paling pasti tidak akan pernah kita selamat sejati adalah penyesalan di alam sana. Penyesalan di alam sana, itu alam akhirat. Jadi ayat ini, Al-Hasyr 18 ini, Allah sebut kepada kita, tolong semak, wal tanzur, tolong tengok, tolong semak, tolong cana diri masing-masing. Atas nama apa tadi?
peluang, ruang yang Allah beri. Kata Imam Nawawi tadi, jangan kata tak boleh kita berhujah, saya tak ada peluang, saya tak ada waktu, tak ada masa. No. Imam kata orang yang menafikan hak peluang Allah beri, ini orang yang sejahat manusia, min aqbahin nas, seburuk manusia. Kata Nawawi, orang yang menafikan peluang yang Allah beri kepadanya. Tuan-tuan, di saat kita berada di pentas ilmu sekarang ini, menanti jam zuhur 1.22, sekitar dalam 7 minit lagi lebih kurang. Tuan-tuan sekarang, saya ajak tuan-tuan dan saya secara penuh keinsafan, untuk kebaikan saya dan kita bersama. Saya yang bercakap untuk saya, kita bersama. Boleh tak kalau kita cuba renung sekejap dalam hati nurani masing-masing, di atas hati nurani masing-masing, apakah sampai saat sekarang ini jam 1.13 tengah hari, belum azan berkumandang zuhur, kejap Jumaat kejap lagi, sampai saat sekarang ini, apakah Allah menutup peluang, ruang pada kita semua untuk beribadat kepadanya, kembali kepadanya, menambahkan ilmu, menambahkan amalan, membetulkan kehidupan, mencana kehidupan dan sebagainya? Kita tolong cari jawapan masing. Apakah Allah tutup peluang? Tak ada ruang, tak ada peluang. Sedangkan jam 1.14 dah sekarang, 13 sekarang, kita masih boleh melihat, boleh mendengar, boleh duduk, boleh bangun, boleh kenal, boleh bercakap, boleh bersuara, boleh rasa, boleh semua boleh. Sekalipun kita ada mungkin faktor kesihatan yang uzur-uzur, tapi ada kekuatan, ada. Tak bergerak jauh pun boleh bangkit berdiri, tak boleh berjalan jauh pun masih boleh bangun duduk berdiri, tak boleh makan banyak boleh kali makan, tak boleh rasa makan banyak boleh rasa makan. Tuan-tuan, kata para ulama, ini muhasabah diri. Kalau kita renung balik, siap balik, hujah kita yang paling jelas ialah Subhanallahil Azim, Maha sucimu ya Allah, aku masih berpeluang, aku masih ada ruang, ada peluang untuk aku kembali kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, engkau masih sayang kepada aku masih berpeluang, masih ada ruang, ada kekuatan untuk kembali padamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, engkau masih sayangkan aku ya Allah, walaupun aku macam mana berhidup dalam hidup ini, peluang masih ada. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di saat Jumaat berkat ini, maknanya tak ada seorang pun yang hadir sekarang ini, baik siapa pun kita, yang boleh menafikan peluang, ruang yang Allah masih kita. Tinggal lagi apa kesediaan kita, apa kesediaan kita, ataupun kita nak tangguhkan lagi amal kita, iman kita, ilmu kita, istighfar kita, taubat kita, kebaikan dan semua kita nak tangguhkan lagi. Sedangkan ingat satu perkara, Allah tidak akan menangguh pada kita satu benda. Apa dia tuan-tuan? Allah tidak akan mentakjilkan. Takjil menangguh. Kalau ta'jil menyegerakan, dia ada beza tu. Bahasa Arab, kalau ta'jil dengan ain menyegerakan, kalau ta'jil dengan abzah alif menangguhkan. Allah tak akan menangguh pada satu benda. Apa dia? La yu'ajjalullahu, Allah tak akan tangguh kepada kita saat kematian. Betullah sebutkan tadi Al-Fadil Dr. Sabri Al-Marhum, Allah rahmatinya, sesaat di pentas ilmu, tengah berceramah, tengah bercakap tentang soal agama, dalam suasana itu adalah tangguhkan. Satu juga Allah ambil, dan kita pun tengok viral ceritanya ataupun videonya. Maka samalah kita, Allah takkan tangguh saat kematian. Yang bercakap saya juga, kalau Allah takdir saya meninggal macam beliau meninggal, ini pentas saya terakhir. Balik-balik jenazah, bukan balik pribadi macam sekarang.
termasuklah kita semua. Takkan Allah tangguh saat kematian kita, sekalipun dalam kenderaan, di ruang tamu, di rumah, di jalanan, kedai makan, sedang bersantai, sedang berborak, sedang bersolat, sedang berada di masjid, bertasbih, Allah takkan tangguhkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah takkan tangguh saat kematian seorang hambanya bila sampai masa waktunya. Tuan-tuan, kalau itulah boleh kita fahami secara penuh keinsafan, insya-Allah mudah-mudahan ayat saya bacakan tadi, saya ulang balik ya. Sebab siapa yang nak tengok ayat ni boleh tengok Quran Al-Hasyr 18. Allah sebut kepada kita, tolong semak diri masing-masing. Tengok diri masing-masing, apakah peluang persiapan dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di kesempatan Jumaat yang berkat ini, di waktu yang penuh ketenangan ini, waktu penuh kerahmatan ini, waktu yang penuh dengan 1001 nikmat ini, insya-Allah berbekas di hati kita semua untuk kita sentiasa dalam keadaan merebut peluang ruang beribadat, peluang dan ruang untuk mencari pahala, peluang ruang mencari redha Allah Azza wa Jalla, peluang ruang untuk balik kembali kepada Allah Azza wa Jalla tanpa kita cuai. Walaupun dalam kesempitan ada keluasan, dalam kepayahan ada kemudahan, dalam kesakitan ada di sana ruang-ruangnya, insya-Allah. Sebab Allah Maha Kaya, Maha Berkuasa, Maha memiliki kita. Maka marilah sama-sama kita angkat cerita kita yang kita sebut pada petang ini, hari ini, untuk sama-sama kita lalui dengan penuh keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kita semua dengan ilmu, dengan iman, amal yang saleh, dan hidup kita kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Memberkati kehidupan kita, berkat harta, berkat rezeki, berkat pangkat, berkat keluarga, berkat harta benda, berkat ilmu, berkat amalan. Berkati seluruh kehidupan kita. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Itulah sekadar kesempatan ada untuk tazkirah Jumaat yang saya mampu sampai. Buat diri yang bercakap kepada ya tuan-tuan, saya sampaikan apa yang saya boleh sampaikan. Kita doa sama kita lah. Satu benda yang kita lupa tuan-tuan ialah doa mendoakan sama kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa mendoakan kita semua dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunlah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami berkecil hingga dewasanya kami. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan berada dalam golongan yang rugi serugi-ruginya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka yang membakar-bakar, yang menakutkan kami, yang akan menggoncangkan hati perasaan kami. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.